Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 27 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama dia Fathul Mu'in, yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari. Muka surat yang harap ni 51, terjemahan dia muka surat 16. Muka surat 16 dan disunatkan. Wa tusannu tasmiyatu awwalahu, dan disunatkan bagi orang yang berwudu itu, walaupun dia berwudu dengan air yang dirampas. Masya Allah, dia nak ambil wudu tapi dia ambil, tengok orang ada pegang air, dia rampas air orang tu, dia ambil wudu. Perampas nak solat, berlaku ke tidak ni? Musim-musim tak ada air lah contohnya. Orang ni simpan air dia dalam botol ke, dalam bekas. Yang ni dirampas dari hak orang lain. Dari segi aujuhnya, yakni dari segi beberapa pandangannya, sunat kita ambil wudu, kita baca bismillah. Tak letak nombor satu. Yang pertama, letak nombor satu, tasmiyatu awwalahu. Ia membaca tasmiyah. Apa dia tasmiyah? Baca bismillah. Bismillah, setakat tu dah. Pada awalnya. Mana kita ambil di awal kita nak wudu, kita baca bismillah. Yakni pada awal wudu, kerana ittiba', letak baris, kerana ittiba' atau mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita baca, bila dia ambil wudu, ia baca bismillah. Yakni dengan nama Allah. Jadi kita baca, dan yang paling kurang daripada tasmiyah, yang paling ringkasnya, kita baca bismillah. Bismillah itu maknanya dengan nama Allah. Dan yang sempurnanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata ini dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Dalam kitab Azkar, kata sunat. Di sisi Imam Ahmad, tanda ini mazhab Imam Ahmad, ataupun dikenali dengan nama Hambali. Imam Ahmad ni mazhab dia orang panggil mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia kata apa? Mazhab Hambali kata wajib. Masya Allah, tabarakallah. Pelajar-pelajar kita belajar kitab Fathul Mu'in ini, dia ada sebut juga pandangan-pandangan mazhab lain. Maka menjadi peranan kepada kita, tanggungjawab kita, iaitu kita kena apa? Kita kena huraikanlah pandangan itu. Jadi Imam Ahmad kata wajib. Sebab apa wajib? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa tajibu inda Ahmad. Baik, bilakah kita nak baca bismillah itu? Bila? Tandanya. Wa yusannu qablaha at-ta'awuz, dan disunatkan sebelum tasmiyah, sebelum baca bismillah itu ta'awuz. Apa dia ta'awuz? Iaitu mengucap a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu makna ta'awuz. Makna ta'awuz, makna mengucap a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
yakni aku minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rejam. Syaitan kena rejam. Dan selepasnya, lepas mana? Selepas ambil wudu. Selepas ambil wudu, asyhadatan, yakni, dan selepasnya ni selepas tasmiyah. Oh, dalam kitab ni kata selepas tasmiyah. Wa ba'da tasmiyah, selepas daripada baca bismillah, kita baca mengucap dan selepasnya, yakni selepas tasmiyah, disunatkan membaca 2 kalimah syahadah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma' tahura. Ini dia panggil yakni segala pujian-pujian itu bagi Allah yang menjadikan air sebagai alat penyuci. Air sebagai alat pencuci. Yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat tasmiyah. Tanda yang ada dalam sunnah Nabi setakat mana? Setakat tasmiyah. Tasmiyah tu makna baca bismillah. Wa yusannu liman tarakaha. Kalau orang terlupa macam mana? Ini menarik. Dan disunatkan bagi orang yang meninggalkan tasmiyah pada awalnya. Waktu kita ambil wuduk tadi, ada orang mari bercakap, kita pun pakai basuh tangan lalu. Komo-komo dah. Dalam waktu melakukan wuduknya dengan baca bismillah, kalau kita terlupa, kita pergi tambah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Letak baris dah. Dalam kitab terjemahan tak ada baris. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, yakni dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Apa dia maksud pada awalnya dan pada akhirnya? Maknanya, aku terlupa di awal tadi, kita qada balik, undur ke belakang tasmiyah kita tu. Itu maksud awwalahu wa akhirahu. Wala ba'da faraghihi, dan tidak disunatkan tasmiyah selepas selesai daripada ambil wudu. Kita tengah ambil wudu, contohnya sudah basuh muka, belum tasmiyah lagi. Boleh kita kata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh. Tapi kalau sudah siap dah wudu, sudah siap dah basuh kaki dah, tak baca bismillah tadi, sunat ke tak sunat? Jawabnya la. Tidak ada lagi sunat sebab amalan wudu sudah sempurna. Ambil wudu itu sudah selesai, maka kita tak boleh lagi nak ambil tengah jalan. Kaza, ni tengok pelajar-pelajar tengok. Wa kaza fi nahwil akli wasyurbi wat ta'lif wal iktihal. Dan demikian juga adab cara-cara membaca bismillah itu seperti yang disunatkan dalam amalan-amalan seperti makan. Kalau kita nak makan, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Bercelak mata, kita nak celak mata malam ni, bismillah. Dan daripada apa-apa amalan yang disunatkan membaca bismillah dalamnya, mana kalau kita tertinggal di awal, boleh kita baca di tengah-tengah. Contohlah kita kata, kita ni lapar sangat, tengok ada makanan kat depan tu, puak selalu makan. Tengok makanan ada kat depan, pakai makan selalu, tak sabar-sabar, tengah-tengah makan dah boleh sekali kenyang. Astaghfirullahalazim, aku tak baca bismillah tadi. Boleh kita kata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita kata. Minum sama juga. Tuan Syekh kata iktihal, bercelak mata pun sama juga. Dan banyak tertinggal ni terjemahan ni. Tanda pelajar-pelajar kata. Fi nahwil akli wasyurbi, makan dan minum. Itu ada. Wat ta'lif,
Tertinggal satu, menulis. Contohnya kita menulis tadi tak ingat, pakai tulis. Mari idea tulis. Astagfirullah. Boleh kita ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku mula menulis dengan nama Allah. Nak ambil berkat dengan nama Allah. Kemudian baru datang iktihal. Apa dia iktihal? Baru mari celak mata. Mimma yusanu lahu tasmiyah. Dan daripada amalan-amalan perbuatan yang disunatkan memulainya dengan bismillah, maka begitulah keadaannya. Terlupa awal, baca di tengah. Tapi kalau sudah nak baca, lah. Orang tak baca bismillah, orang kata alhamdulillah kalau sudah makan. Masya Allah. Wal manqulu 'anis Syafi'i. Wal manqulu 'anis Syafi'i, dan apa yang dinakalkan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa kathirin min ashab, dan juga ramai daripada ashab. Ashab mana? Ulama-ulama Syafi'i. Anna awwal sunan at-tasmiyah, bahawa perkara sunat yang terawal dalam wudu ialah membaca bismillah. Membaca bismillah itu yang terawal. Bismillah, sebab dia sudah berkait dengan wuduk dah. Maka wabihi jazaman Nawawi fil Majmu'. Ini yang diputuskan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan lain daripadanya di antara kitab Imam Nawawi yang besar, Majmu', Raudatul Talibin, itu di antara kitab dia, Minhajul Talibin, menjazamkan, maknanya memutuskan, bahawa pandangan dalam mazhab kitanya bismillah itu mula wuduk dengan bismillah. Maka beserta dengan baca bismillah itu seorang itu berniat wuduk waktu membasuh dua tangan. Basuh dua tangan mana? Dua tangan hak kita mula-mula nak ambil wuduk sunat. Bukan dua tangan sampai ke siku, itu dalam rukuk wuduk lah. Orang tak baca bismillah dari situ. Kita baca di awal. Pelajar tanda, dua tangan ni waktu kita nak mulakan wudu. Itu pandangan yang pertama. Wa qala jam'un mutaqaddimun, dan sebahagian daripada ulama-ulama yang mutaqaddimin, mana ulama Syafi'i yang terdahulu juga, berkata, inna awwalaha as-siwak, yang terawalnya siwak, bersugi dulu. Mana kita nak ambil wuduk, kita kena sugi dulu. Bersugi dulu. Summa ba'dahu at-tasmiyah. Kemudian baru baca bismillah. Tengok dalam kitab ni kata, berkata bahawa amalan sunat yang terawal amalan qauliyah ialah bismillah, dan amalan fi'liyah bagi berwuduk ialah bersugi. Selepas itu barulah tasmiyah, yakni awal-awal. Baik, kita pergi kepada teks asal senang. Inna awwalaha siwak thumma ba'dahu tasmiyah. Tanda pelajar, yang terawal iaitulah baca bismillah, siwak, bersugi dulu, lepas kemudian baru at-tasmiyah. Itu yang disebut oleh para ulama al-mutaqaddimun. Tapi Imam Syafi'i dan sebagian daripada ulama Syafi'iyah, mereka kata apa? Mereka mengatakan bahawa yang sunatnya kita mula dengan bismillah, kemudian baru mari apa? Baru mari as-siwak. Baik. Perbincangan tentang bismillah. Tuan Syekh kita nak buat far'un. Apa nak far'un? Far'un ni satu cabang. Cabang perbincangan. Dia bukan dalam tajuk asal kita bab wudu, tapi oleh kerana kita sebut dah bismillah di sini, maka Tuan Syekh nak tambah sikit lagi masalah bismillah. Far'un tusannu tasmiyatu li tilawatil Quran, walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha,
wa li ghuslin wa tayammumin wa zabhin. Dia kata cawangan, mana cabang perbincangan. Disunatkan baca tasmiyah, yakni bismillah, bagi membaca Quran walaupun di tengah-tengah surah, baik dalam solat ataupun di luarnya. Juga disunatkan ketika nak mandi. Mandi pun baca bismillah dulu di awalnya. Tayamum dan menyembelih. Walaupun menyembelih itu masih rahmat bagi haiwan kerana mati melaluinya, dengan bismillah pula kerana ianya tidak boleh tidak mesti mati. Bahasa lama tidak boleh tidak, mana mesti. Baik, yang anak sedikit perbincangan para jemaah sekalian, iaitulah tentang bismillah di awal surah. Itu memang jelas. Bila kita nak baca Al-Quran di awal surah, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ramalah pandangan majoriti ulama semua setuju. Tapi masalah kitanya antakuna fi asna'is surah, di tengah-tengah surah. Contohnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, ila akhiril ayat. Adakah kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim seperti dalam kitab kita ni kata tusannu, sunat baca bismillah ini ketika baca Quran walaupun di tengah-tengah surah? Maka di sini jumhur ulama wal qurra, majoriti ulama dan para qurra mengatakan la mani' minal ibtida'i biha, tidak ada larangan untuk kita nak mula dengan bismillah. Kan naqal al-Abbadi anis Syafi'i, al-Abbadi seorang ulama Syafi'i dia kata Imam Syafi'i juga menyebut istihbabha fi asna'is surah, elok juga kita baca walaupun di tengah-tengah surah. Kata di ulama al-qurra, ulama-ulama qiraat kata yata'akkadu, kuatnya kita kena baca bismillah di tengah-tengah surah ni kalaulah ayat yang kita nak baca itu dhamir ya'udun ala Allah. Dhamir yang kita nak baca tu dia balik kepada Allah Ta'ala. Seumpama ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, ilaihi, kepadanya. Dan ayat wa huwallazi ansha'a jannatin, Allah lah yang menciptakan jannat, pokok-pokok. Maka di sini elok sangat kita baca bismillahirrahmanirrahim, sebab kita tahu bismillah dengan nama Allah, ilaihi ay ila Allah. Wa huwa ay man huwa Allah allazi ansha'a jannatin. Lima fiha dzikri hadhihi ayat ba'al isti'adzah. Kalau kita minta berlindung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ilaihi yuraddu. Jadi aku minta berlindung Allah daripada syaitan, ilaihi, kepadanya lah kembali ilmu tentang kiamat. Maka ulama Qur'an kata tidak elok di situ. Tapi pada secara umumnya para jemaah sekalian, inilah yang kita kata kita kena belajar tentang ilmu isti'azah. Maka yang betul-betulnya sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, minta pelindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu cara dia. Bila nak baca Quran, dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak halau syaitan. Wahtajal murbi anna al-amra lin-nadbi. Mana para ulama kata semua tu arahan tersebut iaitulah sunat. Adapun wa amma ataupun kita baca bismillah lain daripada awal surah, maka itu di antara mukhayyar di antara sama ada kita nak baca lepas pada auzubillah kita baca bismillah, ataupun kita berpada dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut fasta'iz billah. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan dia di tengah surah dengan isti'azah. Namun begitu tidak menjadi masalah
sebagaimana kata di para ulama, la ba'sa bihi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kata, wa yanbaghi an yuhafiz ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli surah. Sepatutnya kita baca di awal surah mesti kita baca bismillahirrahmanirrahim selepas a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Selain daripada surah Bara'ah. Tapi kalau kita baca di tengah-tengah, maka itu menjadi pilihan dalam kitab kita. Fiqh Syafi'i ini kata sunat juga. Qurra kata sunat itu kuat sekiranya ayat yang kita nak baca tadi ada dhamir ilaihi wa huwa, maka sunat kita baca bismillah di situ. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita baca secara muwazabah, secara berterusan, maka kita kata berpadalah kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian kita pergi kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, maka memadai kita kata wallahu alam. Baiklah. Adapun untuk mandi, untuk tayamum sama dengan wudu, wazabhin, dan untuk sembelih. Tengok dalam kitab kita ni. Dan untuk sembelih kita kata bismillah. Samillah, mana kita kena sebut nama Allah. Cuma timbul lagi perbahasan ulama, bismillah di sini sekali dengan ar-Rahmanir-Rahim ke cukup dengan bismillah. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Jadi sebagai ulama kata tak, kita berhenti setakat bismillah ya. Aku sembelih lah hayawan ekor ini dengan nama Allah. Kenapa? Sebab apa dengan nama Allah? Sebab kita tak mau sembelih dengan nama lain daripada Allah Ta'ala, yang maka tidak boleh dimakan, disembelih dengan lain daripada nama Allah. Tapi kalau kata Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha kasih sayang, macam mana kamu kasih sayang, kamu sembelih? Itu ta'lil sebagai ulama yang mengatakan berpada kita baca bismillah, Allahu Akbar dalam bab sembelihan. Kita akan bincang panjang nantilah dalam bab sembelih. Nah, di sini dipanggil selingan sebab tuan syekh kita sebut. Baiklah. Habislah kita. Isu yang pertama baca bismillah. Baik. Pelajar-pelajar tanda. Sekarang ni kita nak baca bismillah di awal wudu. Kan, bila kita nak pergi ambil wudu, kita disunatkan ghaslul kaffaini. Tengok, nombor 2 tu basuh 2 tangan. Basuh 2 tangan, tengok kita. Dan disunatkan membasuh 2 tangan. Itu nombor 2. Nombor 2 perkara sunat dalam masalah wudu ni. Dan disunatkan membasuh 2 tangan. Dibasuh 2 tangan serentak sampai ke al-ku'aini. Ni ku. Sampai ke pergelangan tangan. Bukan sampai sini. Sini rukun wudu. Yang ni kita belum lagi angkat wudu. Kita baru nak berwudu. Persiapan untuk wudu, kita basuh tangan sampai ke sini untuk nak bersihkan tangan kita ni. Sebab tangan kita nak guna, kita nak komo-komo, nak masuk air dalam mulut, nak masuk air dalam hidung, kemudian nak basuh muka. Jadi kalau tangan ni kotor macam mana? Lagi bolong habis kata orang, kan? Tanda ni. Kita sampai ke pergelangan serta dengan membaca bismillah, tasmiyah. Maknanya baca bismillah tu sekali dengan basuh tangan. Wa in tawadda'a nahwa ibriq. Tengok. Dan kalau ia berwuduk daripada bekas seumpama cerek. Cerek, orang Kelantan kata kendi. Tak. Kendi, cerek, teko, apa lagi? Yang betulnya bekas yang ada mucung tu. Tu cerek. Dan zaman kita hari ni botol air mineral apa boleh? Ni. Yang ada kepala ni. Atau dia tahu kedua tangannya suci. Kita tahu tangan kita suci, tak boleh basuh tangan. La, kena basuh juga. Lish lilittiba'. Ini menarik. Kerana ittiba' yakni mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tidak ni pelajar kita ni? Bila kita nak guna tangan kita ni sebagai alat,
nak basuh muka nak ni, maka kita perlu basuh. Tapi kita baru je sudah makan nasi, baru je sudah basuh tangan, terutama musim Covid ni selalu je basuh tangan dengan sabun lagi. Kalau kita nak ambil wudu, adakah kita perlu basuh tangan lagi ke tidak? Tuan Syekh kata na'am. Walaupun tangan tu kita tak celup, tak cebok dalam air, dalam kolah, dalam baldi, sebab kita guna ceret, guna ibrik, guna botol air mineral, kan? Air minuman ni maknanya tak ada masalah lah. Tetap kita kena basuh lilis lilittiba, kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini besarnya ikut sunnah itu. Timbul lagi perbahasan kita para pelajar, iaitu tentang nak baca bismillah. Kalau kita ambil wuduk di kolah, ambil wuduk di paip, di tempat wuduk di masjid, ambil wuduk di sink, tak jadi masalah baca bismillah. Tapi kalau kita berwuduk dalam tandas, semacam rumah-rumah kita yang ada hari ni, kita yang ada kepekaan ni pun kadang-kadang buat rumah tak cukup space, tak cukup ruangan, terpaksa kita kena buat sempit. Jadi paip dalam tu nak ambil wuduk pun kata itu juga. Mata naqra basmalah, bila kita nak baca bismillah, tanda ni pelajar, maka pada saat itu kita kena baca bismillah waktu dalam hati. Kita basuh tangan, kita kata bismillah dalam hati kita. Baca bismillah mana? Dalam hati. Taib. Ataupun sebahagian ulama kata, kita nak masuk tandas tu, kita baca dah bismillah. Awal-awal lagi sudah bismillah, sebab kita nak ambil wuduk dalam tu. Tapi saya bukan ambil wuduk lagi, nak buang air lagi, nak proses ni, lambat lagi nak wuduk. Maka bila kita nak mula proses basuh tangan untuk wuduk, maka disitulah kita baca bismillah aina fil qalbi, dalam hati. Nak baca di mulut, orang tak baca dengan mulut, dengan suara dalam tandas tempat buang air. Adapun ni tandas, kan ada setengah rumah ni ada tandas, ada sink kat luar. Boleh, tak ada masalah. Kita keluar daripada tandas, kita duduk di sink, kita basuh tangan, kita baca bismillah, itu tak ada masalah. Sebab yang dikira tandas itu tempat buang air besar tu. Tempat buang air kecil tu, itu yang tandas. Yang kat luar, kat sink tu tak kira. Pasal itulah orang duk timbul syubhat hari ni. Salahnya kita buat dalam bilik tidur kita tu ada tandas. Kita kata apa salahnya? Tandas kat sana, orang tak tidur dalam tandas. Kan? Jadi macam-macam lah. Jangan duk timbul syubhat pelik-pelik ke. Pendakwah pun kena tengoklah uruf, tengok keadaan. Ni baginya menyebabkan keluar video pendek pula, pening para pendengar tengok, oh sudah salah dah lah kita buat dalam tandas, tidur sekali dengan syaitan duduk tidur dalam tandas, kita tidur kat luar ni. Syaitan tidur dalam hidung awak, dia tidur lagi. Bukan tidur kat dalam tandas je. Kan? Nabi sebut orang yang tak bangun solat subuh ni, bala syaitan fi sini. Syaitan mari kencing atas lingkunganmu. Dia tidur sekali dengan awak atas kaki, bukan dalam tandas. Baik. Tamatlah kita. Yang pertama at-tasmiyah, bismillah, selesai. Yang kedua basuh dua tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang ketiga letak nombor. Letak nombor 3 as-siwak. As-siwak. Apa makna siwak? Disunatkan bersugi. Disunatkan bersugi dengan melentang ardan fil asnan zahiran wa batinan. Apa nama melentang? Gini. Ini kayu sugi ni. Kita sepatutnya umat Islam ni, kayu sugi ni kena ada. Setiap orang ada ni dalam poket ni. Bila kita nak ambil wuduk, siwak. Melentang begini. Itu mana lentang? Zahiran wa batinan, masuk dalam lagi. Watulan fil lisan, dan memanjang pada lidah. Lidah ni kita masuk. Saya pun tak nak lah keluarkan lidah. Tapi mana kita boleh buat masuk dalam tu. Biar lidah pun kita gosok, gigi semua dalam luar semuanya digosok, disiwakkan dia. Kenapa? Berdasarkan hadis yang sahih, lil khabaris sahih, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan dalam kitab Shaum, babus siwak, bab bersiwak lis-shaim. Nabi kata apa dalam hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah tidak kerana aku takut memberatkan atas umatku, mana menyusahkan umat aku ini, nescaya aku menyuruh mereka bersugi pada tiap-tiap kali berwudu. Nak wudu, sugi. Tapi oleh kerana Nabi kata aku tak nak menyusahkan umat aku bagi galakkan, taujih, bagi bimbingan supaya kita bersiwak. Setiap kali nak wudu, bersiwak. Habis kalau kita tak guna kayu siwak ni, macam mana nak bawa ubat gigi lagi, beruh gigi lagi dalam poket pergi masjid setiap kali wudu lah. Yang ni senang. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah. Kita Melayu ni tak jadi budaya. Orang Arab, gila Arab mana pun. Anda tengok King, Raja Arab Saudi sendiri, dalam mesyuarat besar ada kayu sugi kat sini. Sebab dia sudah menjadi budaya, sinonim dengan hidup dia tu, yang kayu siwak ni, Masya Allah. Jadi orang Arab ni lebih dekat dia dalam amalan sunnah dalam masalah ini. Kita kata Masya Allah. Kita ni kalau ada bawa kayu sugi, kata ni pak cik tu orang jamaah dakwah sekian-sekian. Dia ada simah dia, ada apa ni orang panggil simah ni, maknanya ada tanda kumpulan tertentu. Kita kata apa kumpulan ikut sunnah semuanya ada siwak. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata di kita dalam kitab ni kata amru ijab, iaitu perintah secara wajib. Makna perintah ni wajib. Al-amru lil wujub. Ini bahasa ulama usul. Tetapi Nabi sallallahu tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Sebab apa? Sebab Nabi kata laula an asyuka, aku takut bimbang menyusahkan, maka aku tak wajib. Cuma aku minta supaya dilakukan sunnah ini, diamalkan. Baik. Bagaimanakah cara nak bersugi? Wa yahsulu bi kulli khashinin walau binahwi khirqatin aw ashnan. Dan sunat bersugi itu berhasil dengan tiap-tiap perkara yang kasar, yang kesat. Mana kasar, khashin. Tidak kata licin. Kalau licin letak gigi tak jadi, tak lekat. Macam kita ambil ni, contohnya batang pen ni, belah ni licin, kita buka begini, mana jadi kan? Itu makna khashin. Mana dia tak mau licin, dia nak khashin. Khashin macam ini kasar kita ni kan. Maknanya bila dia boleh hilangkan apa ni kotoran dekat gigi, tahi-tahi gigi tu boleh cabut, baru jadi. Walaupun dengan benda seperti kain. Kita tak ada beruh gigi, kita ada kain. Ganyih, orang Kelantan kata, ganyih dengan kain pun boleh. Atau ashnan ni mana ubat serbuk gigi. Dia panggil ashnan. Orang dulu serbuk gigi tu dia ambil daripada kayu tu. Jadi kita hari ni pun kita ubat gigi kita tu jadi. Dan kayu wal'ud, kayu ud, bukan kayu gaharu tu atau kerah tu. Kalau buat sugi patah gigi kita. Ud maknanya kayu macam ni. Ni ranting kayu ni. Ada ud. Ud afdal min ghairihi. Lebih afdal daripada yang lain daripadanya. Dan yang paling utama ialah kayu. Tuan saya kita sebut gaharu. Kayu gaharu ni kerah. Orang bakar buat kemian. Minta maaf lah. Tulis kayu macam ni. Kayu yang ada unsur-unsur ni, dia berbulu sini tengok. Dia tulis sini wa aulahu zurrih wa tib. Elok kayu tu yang ada bauan dan ada rasa wangian. Macam kayu ni, wa afdaluhu al-arak. Pelajar-pelajar hak tulis gaharu tu potong semua. Bukan gaharu, bukan makna gaharu. Dengan makna kayu, ranting kayu ni. Wa aulahu zurrih wa tayyib. Dan yang utamanya yang berbau harum. Yang berbau, mana kayu arak ni bau. Ni, siapa dia ada kayu arak? Bukan arak mabuk ni, arak dengan kaf, alif ra alif kaf, arak.
Nabi kata afdaluhu al-arak. Yang afdalnya kayu arak. Kayu arak ni kayu sugi lah. Hak kita duk guna ni. Hak saya duk pegang dah ni. Kalau ada orang dekat-dekat boleh cium bang. Memang bang sedap. Dan kalau kita bersugi yang kayu ni, lepas sugi kita rasa wangi mulut kita. Kita rasa sedap, selesa hidup. Masya Allah, tabarakallah. Main-main. Dan tidak terhasil sunnah tulis gitu. Tidak terhasil sunnah bersugi dengan menggunakan jari sendiri walaupun ianya kesat. Kesat ni mana keras. Ana ada kawan saya dengan di pondok dulu, sama-sama budak-budak remaja dulu di menengah pondok ni. Memang jari dia ni keras. Orang Kelantan kata keras. Orang Kelantan kata kerah jari dia. Kalau kita salah dengan dia, macam pergi kayu. Walaupun hak ni dalam kitab ni kata walaupun jari dia tu khasin, tak jadi juga. Tak jadi juga. Khilafan lima ikhtarahu an-Nawawi. Berbeza dengan apa yang dipilih oleh Imam Nawawi. Di dalam Majmu' Imam Nawawi mengatakan bahawa jari pun terhasil sunnah bersugi. Imam Nawawi kata kalau tak ada kayu, tak ada apa ni, nak kain pun tak ada, kalau kita buat kain serba kita ni jadi basuh habis pula kan. Tak apalah, untuk nak menyatakan sunat kita gosok je dengan jari kita pun memadai. Ini dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi tuan syekh kita ni tak setuju dengan Nawawi, sebab tu dia kata khilafan lima ikhtarahu Nawawi. Tapi bagi Abu Anas, kita katalah kita tak mau mukhalafah dengan Imam Nawawi bila di saat tidak adanya kayu sugi, tak adanya alat, eloklah kita gonyol juga. Mungkin ada lekat-lekat makanan di gigi kita tu, hilang juga dia walaupun dengan jari, insya-Allah. Baik. Tanda pelajar-pelajar. Innama yata'akkadu siwak. Dan tempat-tempat yang dituntut, sunat muakkad maknanya dituntut supaya kita bersiwak, di mana? Walau liman la asnana lahu likulli wudu. Masya-Allah. Walaupun bagi orang yang tidak mempunyai gigi, bagi tiap-tiap kali berwudu, elok juga dia sugi. Sugi apa? Tak ada gigi. Tadi kan kita sebutkan sugi ni, walaupun dia tak ada gigi, dia makan juga. Lidah dia, gosi dia guna. Jadi kita ngonyah juga sebab nak suruh wangi mulut kita tu. Walaupun tidak ada gigi. Tak ada gigi pun sugi juga. Pelik orang. Baru ni ada seorang budak, dia ketawa tengok seorang pakcik kepala botak, tapi ada sikat rambut dalam ni. Pakcik buat apa sikat rambut? Pakcik kata, mu tengok kepala aku tak ada rambut, tapi janggut aku panjang. Rupanya dia sikat janggut. Masya Allah, tabarakallah. Jangan main kita ni. Main dengan buat arak ni, dia tak sikat rambut, sikat janggut. Itu yang pertama. Maknanya yang pertama, yuta'akkad setiap kali nak wudu. Tulis, nombor satu, sunat kita bersiwak ketika setiap kali nak wudu. Yang kedua, setiap kali solat. Walikulli salatin, dan tiap-tiap kali nak solat kita bersugi. Fardhiha wa nafliha, solat fardunya dan solat sunatnya. Dua-dua sekali. Wa in sallama min kulli rak'ataini. Masya Allah. Walaupun tidak ada suatu walaupun dia salam lepas tiap-tiap 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, nak mula takbir pula, siwak pula. Allahu Akbar. Siwak pula. Awistaka li wudu'iha wa illam yafsil bainama fasilun. Atau ia bersugi bagi wudu untuk sembahyang itu, walaupun tidak ada sesuatu yang memisahkan antara wudu dan solat itu, apabila ia tidak khawatirkan mulutnya menjadi najis, yakni kalau ia tahu biasanya berdarah gusi kerana bersugi, hendaklah ia berlembut-lembut. Kalau tidak, ia tidak bersugi langsung, takut
ternajis mulutnya. Dia kata apa ni? Itu dalam kurungan tu dia gig lain. Maknanya yang kita nak sini, contohnya kita nak ambil wudu. Kita dah ada wudu kan? Tapi bila orang azan, kita nak tajdidul wudu, nak ambil wudu lagi sekali, siwak juga. Walaupun kita tahu tidak ada perkara yang menajiskan mulut kita tadi. Haisu lam yafsil bainahuma fasun haisu lam yakhsha tanajjus. Syarat dia ni. Tuan Syekh kita ni dalam I'anatul Talib kata, syaratnya tidak dengan kita sugi tadi tidak menajiskan mulut. Maksudnya kalau kita gusi kita jenis berdarah, kalau kena siwak dia berdarah, maka jangan buat. Sebab kita nak solat sekarang. Itu maksud dia. Baiklah, itu huraian. Ambil di mana ni? Jumpa kita. Wazalika li khabaril Humaidi bi isnadin jayyid. Sebab demikian Allah berdasarkan kepada hadis Al-Humaidi dengan sanad yang jayyid. Jayyid mana sanad yang baik. Apa dia kata? Rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwak. 2 rakaat solat dengan bersugi adalah lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Masya Allah. Kita sugi, Allahu Akbar salat 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sugi. Apa cerita hadis ni? Tanda pelajar. Hadis ini dikeluar oleh Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan lain-lain ulama. Tulis. Pelajar kena tulis ni sebab hadis ni ada masalah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, hadisu salatum bisiwakin, hadis Aisyah, ni hadis Aisyah nama dia ni. Ia meriwayatkan oleh Aisyah, salat dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sugi. Hadis ini fadha'ifun, hadis dhaif. Hadis ni lemah. Rawahul Baihaqi min turuqin. Imam Baihaqi telah meriwayat daripada beberapa jalur. Wa dha'afaha kullaha. Imam Baihaqi kata semuanya dhaif belaka. Wa kadza dha'afahu ghairuh. Demikianlah ulama-ulama hadis yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tengok kita Al-Majmu' lil Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis majmu'. Baiklah para jemaah sekalian, ramai lagi lah ulama-ulama hadis yang lain mengatakan bersiwak. Tanda sini. Bersiwak untuk setiap kali nak salat itu sunnah. Itu jelas. Bersiwak setiap kali nak salat itu sunnah, kan? Tetapi yang menjadi pertikaiannya pahala tu, mudha'afatul ajri. Pahala bersalat dengan siwak lebih daripada 70 rakaat bighairi siwak. Kata di para ulama, tidak sabit hadis itu. Wa as-siwak sunnah lis-salah walakin la tasbut al-mudha'afah. Gandaan pahala itu tidak baik. Ramailah ulama-ulama besar, contohnya Yahya bin Ma'in mengatakan dha'afahu wa qala innahu batilun. Yahya bin Ma'in kata batil, Imam Nawawi kata dhaif, Al-Baihaqi meriwayat daripada beberapa jalan wa dha'afahu kullaha. Jadi semua jalan-jalan dia dha'afaha kullaha. Mana semua jalan itu dhaif. Jadi kita kata cukuplah. Kita kata sunnah kita bersiwak setiap kali nak salat, tetapi gandaan pahala itu usah diwar-warkan sebab hadis itu tidak sahih. Baiklah para jemaah sekalian, tengok. Dan jika ia meninggalkan bersugi pada awalnya, boleh ia melakukan bersugi itu pada tengah-tengah sembahyang. Iya, tengah-tengah tengah-tengah salat terlupa nak siwak tadi, prank boleh sekali. Ini dalam kitab kita ni kata. Itu dengan perbuatan yang sedikit. Seperti juga dengan berserban. Hadis serban lebih gandaan pun sama juga ulama kata. Nanti bab serban kita baca tempat pakaian nanti. Kat ta'ammum. Ni kata ta'ammum ni seperti hadis serban. Mana kita terlupa pakai serban, tengah duk maya pula. Terlupa siwak, kita siwak. Jadi jangan pula terlebih SOP dah.
Walau belum pada ni tak ada pun siwak-siwaknya. Tapi oleh kerana dengar sekali ni, pakai nak siwak selalu tengah semaya pun, itu jadi masalah. Baiklah para jemaah sekalian, anda baca secara cepat-cepat supaya masa kita sangat terhad. Dan bersugi juga yuta'akkad, maknanya sunat yang dikuatkan, yang dituntut supaya kita lakukannya bila ketika baca Quran. Tanda itu, letak ketika baca Quran. Ini nombor 3 ni. Yang pertama tadi wudu, yang kedua solat, yang ketiga baca Quran, yang keempat ketika nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima ketika membaca kitab-kitab ilmu syar'i, kitab-kitab Islam, yang keenam atau pada ketika berubah bau mulut kita berubah. Lama kita tak bercakap, duduk diam, jadi dia bau lah kan. Atau berubah warnanya. Berubah warnanya. Kerana perbuatan seperti tidur atau makan benda yang makruh, benda busuk, makan buah kerdah, makan buah petai. Tak ada lagi kitab ni, tulis. Walaupun tak ada lagi kitab, tanda isap rokok. Isap rokok lagi. Kita tambah sikit. Ni Abu Anas dengan bak rokok berpisah tiada. Tak. Selalu sebut contoh-contohnya. Berapa dah nombor tu? Berapa dah nombor? 7. Yang ke-8 juga disunatkan bersugi misalnya apabila kuning gigi. Kuning sebut dah. Yang ke-7, apabila bangun dari tidur. Kita bangun dari tidur, bersugi dulu. Atau bila hendak tidur. Yang ke-9, nak tidur, sugi. Yang hidup main busuk ngangor itu penuh dengan lalak dalam mulut. Penat. Yang ke-10, sunat juga ketika masuk masjid. Yang ke-11, ketika nak masuk rumah. Rumah kita masuk, isteri nak sambut, suami sambut, anak-anak sambut, mari busuk mulut. Penat dia kata, suami aku lagu ni. Yang ke-12, ke-13, waktu sahur. Waktu sahur. Dan yang seterusnya, wa indal ihtidar, ketika nak mati. Kita tengok orang ni nampak duk ngak-ngak, kita sugi dulu mulut dia. Allahu Akbar. Kama dalla alaihi khabarus sahihaini, sebagaimana sebut dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu nak wafat, Nabi kita minta nak bersiwak. Kan Nabi tengok Abdul Rahman masuk, abang Aisyah masuk, ada suri Nabi tengok, Aisyah kata aku tahu Nabi nak bersiwak, maka Aisyah beri siwak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata, itulah air liur yang terakhir yang aku sendiri. Dia ambil siwak Nabi itu dia. Allahu Akbar. Kelebihan kepada Aisyah. Wa yuqalu, tengok, dan dikatakan, jangan capur tu, li khabari sahihaini, mengikut hadis yang sahih itu, dia keluar oleh Bukhari dan Muslim, berhenti setakat tu, full stop. Hadis itu menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat nak wafat, Nabi kita bersiwak. Letak mati stop situ. Dikatakan, ini cerita lain. Dikatakan bahawa bersugi itu menyenangkan keluarnya roh. Keluarnya roh. Jadi bukan hadis Bukhari tadi, maknanya keluar roh. Jadi kita kata insya-Allah kalau orang itu baik, orang soleh, mudahlah keluar roh dia. Dan dikatakan juga bahawa bersugi itu menyenangkan keluar roh. Dari keterangan hadis itu, setengah ulama mengambil faham bahawa sunat muakkad juga bersugi bagi orang yang sakit. Mana-manalah orang sakit mana bersugilah bila ada masalah. Allahu Akbar. Dan seyogianya sepatutnya waktu bersugi itu seorang itu berniat melakukan sunat supaya ia diberikan pahala kerananya. Supaya dia dapat pahala, kita niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata kerana nak bau mulut sedap aja. Berniat laku sunat. Dan seyogianya ia menelan air liurnya pada mula bersugi itu, melainkan kerana uzur. Mana kalau kita mulut kita ni cemar sangat, bolehlah kita lewek. Tapi kalau biasa-biasa kita telan je.
Dan seyogianya ia tidak menghisap kayu sugi itu. Pergi basuh lah, jangan duk isap situ. Dan sebelum bersiwak itu disunatkan mencongkel sisa-sisa makanan, atau demikian juga selepas bersugi. Kalau kita sugi tu tak lepas, tak lekat lagi daging-daging ke ayam yang kita makan tu, kita congkel lah. Allahu Akbar. Bersugi adalah lebih afdal daripadanya, yakni daripada membuang sisa makanan dari celah-celah gigi. Khilaf bagi ulama yang menyatakan sebaliknya, bahawa membuang sisa itu lebih afdal daripada bersugi, walhal bersugi itu sudah termasuk ke dalamnya membuang sisa di celah gigi. Ada khilaf sini sikit. Tidak makruh bersugi dengan kayu sugi orang lain kalau diizinkannya. Kalau kita boleh gilir beruh gigi, boleh. Atau dia ketahui bahawa ia meredainya. Sebab tu ada setengah tempat ambil wuduk, anda tengok kayu sugi ni ada kat situ, dia tinggal. Jadi orang lain mari nak sugi, nak wuduk, dia siwak pula, letak situ pula. Boleh. Macam kita di rumah kita lah, kadang-kadang tak. Beruh gigi kita duduk dalam bekas. Kadang-kadang isteri guna, kadang-kadang suami guna, ada kalanya anak guna. Boleh. Tidak makruh. Tapi syarat tuan dia izin. Kalau tidak, tuan tak izin, maka haram. Seperti ia mengambilnya daripada milik orang lain. Ingatlah. Kan? Sebab apa? Bahaya tu. Bahaya. Kata di muhakkik kita ni, dia kata, kalau tidak ada waktu tu, waktu jangkitan penyakit. Kalau ada waktu jangkitan penyakit, jangan duduk main tukar-tukar. Kan? Dia kata kalau macam zaman kita hari ni, tentulah pengarang ni tak cakap dah benda ni. Dan adalah selama tidak berlaku pada adat, tidak memperdulikan padanya. Kalau berlaku pada adat tidak mengapa mengambil kayu sugi untuk gunaan sementara, maka tidak haram. Jadi kita kena ingatlah, kalau ada orang tak tukar beruh gigi, jangan duk tukar lah. Itu tidak baik. Dan makruh bagi orang yang berpuasa bersugi selepas gelincir matahari. Ini anak kata khilaf ulama sini. Mazhab Syafi'i kata selepas zuhur makruh, tapi ada dalam hadis lain tidak menunjukkan makruh, dan saya sendiri memilih pandangan yang kata kita boleh bersiwak sampai ke maghrib selama mulutnya tidak berubah. Misalnya seperti kerana tidur. Jadi kalau tidur berubah mulut, boleh kita siwak. Khilaf bagi orang yang aujuh makruh juga, walaupun mulut berubah kerana tidur. Jadi ada setengah orang kata walaupun mulut bau dah, tak boleh. Jadi insya-Allah oleh kerana kita tamat di sini dulu, nanti kita hurai balik tajuk ini dalam siri yang akan datang. Baik, tamatlah perbincangan kita. Sunat yang ketiga, insya-Allah tanda. Yang keempat, sunat berkomor-komor. Kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.